Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Ustazah harap murid-murid semua sihat di samping keluarga tercinta. Pada hari ini kita akan mempelajari subjek pendidikan Islam tahun 4 bidang sirah unit 1. Sebelum kita mempelajari tajuk sirah, marilah kita sama-sama berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kita terhadap baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini ialah tentang janji setia penduduk Yasrib. Apakah yang kita akan belajar pada hari ini ya? Hari ini, yang pertama kita akan mempelajari isi perjanjian Aqabah pertama. Yang kedua, tentang perjanjian Aqabah kedua. Yang ketiga, tentang kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Dan yang keempat, iktibar penerimaan penduduk Yasrib terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita meneruskan pembelajaran, marilah kita lihat dahulu apakah dia latar belakang masyarakat Yasrib. Untuk pengetahuan murid-murid semua, Yasrib kini dikenali sebagai Madinah. Bumi Yasrib subur dengan pelbagai tanaman dan buah-buahan. Pekerjaan utama penduduknya ialah bertani dan berdagang. Kebanyakan mereka menyembah berhala. Kita lihat pula bagaimana keadaan penduduk Yasrib. Mereka ini terdiri daripada pelbagai kabilah, antaranya kaum Aus dan Khazraj. Murid-murid semua tahu siapakah dia Aus dan Khazraj ini. Aus dan Khazraj adalah golongan Ansar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya berhijrah ke Madinah. Allah sangat memuliakan golongan Ansar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangi kaum Ansar. Selain itu, terdapat beberapa puak Yahudi seperti Bani Nadir, Qainuqa dan Bani Quraizah. Mereka ini sering bersengketa dan berperang bersama puak Aus dan Khazraj. Kaum Yahudi mendakwa Nabi terakhir akan lahir dalam kalangan mereka. Mereka ada mengatakan kepada Aus dan Khazraj bahawa akan hampir tiba masanya lahir seorang Nabi dari kalangan mereka. Mereka akan mengikutnya dan membunuh kamu semua. Disebabkan dakwaan tersebut, penduduk Yasrib ternanti-nanti kemunculan Nabi tersebut. Adakah dakwaan puak Yahudi ini benar? Puak Aus dan Khazraj telah terdengar tentang kemunculan seorang Nabi di Mekah dari golongan Arab. Artinya, apa yang didakwakan oleh puak Yahudi adalah tidak benar. Pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang lelaki daripada Yasrib datang menunaikan haji dan memeluk Islam. Mereka berjanji menyebarkan ajaran Islam di Yasrib dan kembali bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada musim haji tahun berikutnya. Pada tahun ke-12 kenabian, 5 daripada 6 orang Yasrib yang telah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun lalu kembali datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama 7 orang yang baru memeluk Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat gembira dengan kedatangan mereka. Rentetan daripada pertemuan inilah maka termeterainya perjanjian Aqabah yang pertama di antara pihak Aus dan Khazraj bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia
yang dinamakan Perjanjian Aqabah ini. Kenapa ia dinamakan dengan Aqabah? Ia bersempena tempat termeterainya perjanjian tersebut, iaitu di Aqabah. Aqabah ialah salah satu tempat yang terletak antara Mekah dan Mina. Tempat ini juga merupakan tempat melontar Jamratul Aqabah pada musim haji. Ia terletak 10 km dari Mekah. Sekarang kita lihat apakah dia perjanjian Aqabah yang pertama. Yang pertama, tidak syirik kepada Allah. Yang kedua, Aus dan Khazraj berjanji tidak mencuri. Yang ketiga, mereka berjanji tidak berzina. Yang keempat, mereka berjanji tidak membunuh anak perempuan. Yang kelima, mereka berjanji tidak melakukan fitnah. Dan yang keenam, mereka akan setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengan berbesar hati mentaati perjanjian tersebut. Apabila mereka ingin kembali ke Yathrib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan Mus'ab bin Umair. Siapakah dia Mus'ab bin Umair ni ya anak-anak sekalian? Mus'ab bin Umair ini adalah seorang pemuda yang kacak, tampan, dipenuhi dengan kemewahan. Tapi itu ketika beliau belum memeluk agama Islam. Setelah Mus'ab memeluk agama Islam, ditinggalkan segala kemewahan. Sehingga ibunya pernah merayu kepada Mus'ab supaya kembali kepada ajaran asal. Ibunya tidak makan dan minum sehingga tinggal nyawa-nyawa ikan sahaja. Nak tahu apa yang Mus'ab katakan kepada ibunya? Wahai ibu, sekiranya ibu mempunyai 100 nyawa sekalipun dan nyawa ibu itu keluar satu persatu, saya tidak akan meninggalkan ajaran Islam. Lihatlah betapa teguhnya keimanan Mus'ab bin Umair. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih beliau sebagai utusan di Yathrib. Ini juga membuktikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi perhatian kepada perkembangan ilmu. Sekarang kita lihat pula tentang perjanjian Aqabah yang kedua. Pada tahun ke-13 kenabian, sebanyak 70 orang daripada Yathrib, termasuk 2 orang wanita, telah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjanjian kali ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meminta mereka supaya berjanji setia kepada baginda untuk yang pertama, mendengar dan mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Yang kedua, membelanjakan harta di jalan Allah sama ada ketika senang atau susah. Yang ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Yang keempat, tabah menghadapi celaan orang kafir. Dan yang kelima, melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana melindungi diri mereka dan keluarga mereka. Perjanjian Aqabah ini merupakan salah satu sebab berlakunya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah Munawwarah. Sekarang kita lihat pula kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Yang pertama, kita akan lihat dahulu dari sudut agama. Kedua, kepentingan daripada sudut nyawa. Ketiga, dari sudut akal. Keempat, dari sudut harta. Dan kelima, daripada sudut maruah. Apakah dia kepentingan dari sudut agama? Dari sudut agama akan terhindar daripada syirik dan kekufuran.
Kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga semakin bertambah. Murid-murid semua tentu ingat, di dalam perjanjian Aqabah yang pertama ada dinyatakan tentang larangan terhadap tidak mensyirikkan Allah. Kita lihat pula kepada kepentingan dari sudut nyawa, iaitu nyawa terpelihara dan dihargai, dan keselamatan manusia terjamin. Anak-anak sekalian tentu masih ingat dalam perjanjian Aqabah yang pertama ada dinyatakan bahawa puak Aus dan Khazraj tidak boleh membunuh anak-anak perempuan mereka. Yang ketiga, kepentingan dari sudut akal. Dari sudut akal akan terpelihara daripada anasir yang merosakkan akal dan fikiran. Juga memuliakan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Seterusnya, kita lihat daripada sudut harta, iaitu menghormati hak milik setiap individu. Harta terpelihara daripada pencerobohan. Ingat tak lagi dalam perjanjian Aqabah yang pertama ada dinyatakan bahawa puak Aus dan Khazraj dilarang daripada mencuri. Seterusnya kita pergi daripada sudut maruah. Maruah manusia dijaga dan menghormati setiap hak individu. Di dalam perjanjian Aqabah yang pertama ada dinyatakan bahawa puak Aus dan Khazraj dilarang untuk memfitnah sesama sendiri. Seterusnya, kita pergi pula kepada iktibar penerimaan masyarakat Yasrib terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah iktibar yang dapat kita ambil daripada sirah yang kita pelajari pada hari ini? Yang pertama sekali, mencari kebenaran. Penduduk Yasrib ternanti-nanti kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iktibar yang dapat kita ambil ialah kita hendaklah berusaha mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh agar mendapat pedoman ke jalan yang benar. Yang kedua, kita hendaklah taat dan setia kepada Rasulullah. Kalau kita lihat, puak Yasrib mendengar dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iktibarnya, kita hendaklah mematuhi perintah Allah dan Rasulnya dan menjunjung tinggi undang-undang. Seterusnya, kita perlu menjauhi akhlak yang keji. Penduduk Yasrib tidak mencuri dan berzina. Oleh itu, kita sentiasa menjauhi perkara-perkara mungkar dan dilarang. Yang keempat ialah membina perpaduan dan kasih sayang. Penduduk Yasrib tidak melakukan fitnah dan pembunuhan. Iktibar yang dapat kita ambil ialah kita perlulah sentiasa bersikap adil dan hormat menghormati antara satu sama lain. Baiklah murid-murid, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah hendak bawa satu persoalan untuk kamu. Mengapa janji itu penting dalam kehidupan manusia? Ya, benar. Janji itu adalah akad atau kontrak sosial sesama manusia. Menepati janji adalah satu kewajipan. Pepatah Melayu ada mengatakan, kerbau diikat pada tali, manusia dipegang pada janji. Ini membuktikan janji itu penting dalam kehidupan manusia. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bertemu lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.